Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Kita sambung lagi dengan contoh 17 dalam bab 1, muka surat 22 dalam buku teks anda. Okey, masih mengaplikasikan hukum indeks untuk cari nilai. Alright, soalan ini dia tunjuk dalam cara penyelesaian masalah. Masih ingat? Kalau anda nak selesaikan masalah yang lebih panjang, anda mesti lakukan 4 langkah ini. First, you kena faham masalah. Dan kamu mesti merancang, okey, sudah faham, okey, masalah ini panjang-panjang ini, hitung, cari nilai, tapi tak boleh guna kalkulator. Begini dan tak boleh guna kalkulator. Dan kamu harus tunjukkan langkah kerja yang jelas. Apa perlu kamu buat? Ada 3, ada 12, ada 6. So, ini nak hitung nilai. Okey. Dan, so, yang senang, kita ada faktor berdana. Sebab ni nampak ada 3, ada 12, ada 6. Tengok, dia tukar dia jadi, ada yang asas dia jadi 2 dan 3 sahaja. Lepas tu dia melaksanakan, dia buat pengkiraan lah, apa you buat. Buat kesimpulan bermaksud kita cari, tulis jawapan dia. Okey, so kita tengok. Ini memahami. Nak hitung nilai ni. Bagi nombor yang ada dalam bentuk indeks, ada indeks. Okey? Tapi asas dia lain-lain. So, kalau asas dia lain-lain, kita susah nak aplikasikan semua hukum indeks yang kamu telah belajar. So, kena tukar dia jadi asas yang sama dengan faktor berdana lah. Mereka yang share punya faktor berdana. Dan baru kita aplikasikan hukum indeks. Okey, tengok pelaksanaan dia. Bagaimana langkah kerja dia. Alright, kalau punca tak tulis itu memang punca dia ialah punca 2. Hukum indeks kita tulis dalam bentuk 1/2. Dan 12 ialah 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2, 4 darab 3 memang 12. So 3/2 ini kita letak di luar. Sebab kita hanya tukar 12 jadi 2 darab 2 darab 3. Dan nak bahagi, salin, bahagi. 6 pun kita tukar dia jadi 2 darab 3. Sebab kita nak wujudkan asas yang sama dan hanya ada asas 3 dan 2 sahaja. So 6 kita tukar dia jadi 2 darab 3. So ini kena melibatkan banyak latihan lah baru kita biasa. Okay? Alright, so sekarang kita tukar dia jadi bentuk indeks. Sekarang kita nak aplikasikan. Kumpulkan ini. Masih ingat kalau darab kita tambah. Kita kumpulkannya asas 3 dulu. Okey. Ini tak darab 3 kan? So dia tambah. Ini bahagi. Bahagi 1. So tolak 1. Begitu juga dengan asas 2. Kumpulkan. Tadi asas 3. Okey. Ini 3/2 salin. Darab punya kita tambah. Bahagi 1 tolak. Okey? Bahagi punya indeks 1 kita tolak. Lepas itu sampai sini jelas kita sudah kumpulkan dia jadi asas 3 dan asas 2 sahaja. Kita ringkaskan ini. You boleh ringkaskan pecahan ini. Sebenarnya dia sama dengan 1. Kamu boleh tekan kalkulator atau buat penambahan, penolakan nombor pecahan. Lepas tu ini pun kita dapat dia ialah kuasa 2. So sekarang ini sudah jadi senang. Ini sebenarnya ialah 3 darab 4. Sebab itu jawapan dia ialah 12. Kita boleh buat kesimpulan atau tulis jawapan. Okey, memang dalam peperiksaan kamu tak payah nyatakan semua ini. Ini hanya untuk panduan bagaimana kamu harus cari jawapan. Okey, untuk penyelesaian masalah yang lebih rumit. Okey. So, selalu kalau nampak dia ialah soalan yang melibatkan indeks tanpa kalkulator, so anda punya arah kerja ialah mesti tukar nombor-nombor itu. Okey. 3 lah,
12 lah, 6 lah. Fikirkan apa faktor berdana mereka. Yang semua nombor ini boleh dibahagi dengan nombor apa yang sama punya faktor berdana. Faktor dan faktor dia yang ringkas punya. Berdana ialah yang hanya boleh dibahagi oleh diri sendiri tu. Tetapi memang ini melibatkan banyak latihan. Kalau sudah biasa, dia jadi lebih senang.